Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka majlis pengajian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi rezekikan kita untuk meneruskan majlis pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Alfadhil Manzumatil Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala, yang mana menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah karangan Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahumallahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Baik. Jadi alhamdulillah malam ini kita masuk kepada majlis yang ke-35 yang mana kita akan masuk pada satu tajuk perbahasan yang baru, iaitu hadis al-mauquf, tentang hadis al-mauquf. Setelah mana kita telah pun membincangkan dan menghuraikan tentang hadis al-ali dan hadis al-nazil pada majlis yang lepas. Terdapat 3 siri untuk kita menghuraikan tentang perbahasan hadis al-ali ataupun sanad al-ali dan juga sanad al-nazil. Jadi alhamdulillah, setelah selesai kita membicarakan tentang perkara tersebut, tentang tajuk tersebut, maka nazim rahimahullahu taala mendatangkan bait berkenaan dengan hadis al-mauquf, walaupun perbahasan tentang marfu' dan maqtu' telah kita bincangkan pada bait yang terlebih awal tentang marfu' dan maqtu'. Adapun mauquf, nazim meletakkannya kemudian, sedikit ke terbelakang untuk dibincangkan selepas sanad ali dan juga nazil, dan dibincangkan juga selepas itu tentang hadis al-mursal. Barangkali beliau nak memberikan gambaran kepada kita tentang hadis mauquf dan juga ada berkaitan dengan hadis mursal yang mana ia berlaku di kalangan tabi'in yang menyandarkan terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tergugur padanya akan sahabat Nabi. Jadi sebab itulah barangkalilah nazim meletakkan perbahasan mauquf ini berdekatan dengan perbahasan hadis al-mursal. Baik. Jadi sebelum kita meneruskan majlis pengajian kita seperti biasa, mari kita mengulang kembali hafazan Manzumah Baiquniyah ini daripada bait yang pertama sehinggalah kepada bait yang ke-15 lah. Malam ni kita masuk kepada bait yang ke-15. 14 kita dah bincang sebelum ini tentang hadis Ali dan Nazil, maka bait yang ke-15 membincangkan tentang hadis al-mauquf. Baik. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت
رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ومسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته من الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك. طيب. Alhamdulillah selesai tadi. Kita telah membacakan Manzumah Baiquniyah daripada bait yang pertama sampailah kepada bait yang ke-15. Kita dah baca dan kita telah hafal. Alhamdulillah telah pun kita kupas perbahasan-perbahasan tentang sahih, tentang hasan, tentang dhaif, tentang marfu', tentang maqtu'. Ni marfu' maqtu' terdapat pada bait yang ke-7. Dan perbahasan mauquf kalau dibincang dalam kitab-kitab mustalah maka dia dibincangkan bersama dengan marfu' dan juga maqtu'. Kerana hadis mauquf ia adalah pembagian hadis berdasarkan siapa yang berkata, siapa yang disandarkan sanad tersebut. Marfu' disandarkan kepada baginda Nabi. Hadis maqtu' sandaran hadis tersebut disandarkan kepada udhifa ila at-tabi'in. Maka kebiasaannya hadis mauquf dalam kitab-kitab mustalah dibincangkan bersama-sama dengan jenis hadis marfu' dan juga maqtu'. Namun Nazim rahimahullahu ta'ala tidak menyebut perbahasan mauquf itu berdekatan dengan bait ini, bait yang ke-7. Tetapi perbahasan mauquf diletakkan di bait yang ke-15. Jauh ni perbahasan ini. Kan? Ini marfu', maqtu', lepas tu diselangi dengan hadis musnad, kemudian tentang musalsal, kemudian tentang muttasil, musnad, muttasil, kemudian musalsal, kemudian hadis aziz, masyhur, hadis mu'an'an, hadis mubaham, hadis sanad ali, sanad nazil. Maka bait yang ke-15 barulah dibincangkan tentang hadis mauquf. Jadi saya sebutkan tadi, maka barangkali munasabah Nazim meletakkan hadis perbahasan hadis mauquf ini di sini kerana selepas bait yang ke-15 maka dibincangkan tentang hadis mursal. Hadis mursal disebutkan wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Hadis mursal hadis yang padanya tergugur akan perawi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebab itulah barangkali Nazim meletakkan perbahasan mauquf itu di bait yang ke-15. Jadi dan juga untuk mensesuaikan dengan dia punya acuan lah, dia punya taf'ilah dia punya wazan dalam nak memastikan bait manzumah ataupun nazam itu mengikut bahar rojas. Jadi maka diletakkan mauquf itu di bait yang ke-15. Baik. Jadi kita akan tengok pada bait yang ke-15. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Kata nazim rahimahullahu ta'ala wa ma adhaftahu, dan apa ataupun sesuatu ataupun hadis di sini, ai hadis, wa ma di sini ialah hadis, dan adapun hadis
adhaftahu, yang kamu sandarkannya. Adhaftahu, ini adhaftahu al-hadith, wa ma adhaftahu ataupun adhaftahu as-sanad, iaitu hadis yang kamu sandarkan sanadnya. Adhaftahu as-sanad ilal ashabi, yang kamu sandarkan, yang kamu nisbahkan kepada ashab, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min qaulin, dari segi percakapan, wa fi'lin, dan juga perbuatan. Lalu kata Nazim rahimahullahu ta'ala, fahuwa mauqufun zukin, maka ia, yakni hadis tersebut disebut ataupun dinamakan sebagai mauqufun zukin, sebagai hadis mauquf zukin, yakni ulim, yakni diketahui di sisi para muhaddithin. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat kata syarih rahimahullahu taala yang ada kitab. Jadi boleh buka muka surat 37 hadis al-mauquf. Yang ada kitab ini. Kitab ni boleh dapatkan daripada Ruwaq Jawi lah. Kitab Taqirat Saniyah, syarah kepada Manzumah Baiquniyah. Jadi yang teringin nak ada kitab boleh rujuk kepada pihak Ruwaq Jawi, Muktabar Ruwaq Jawi untuk mendapatkannya. Boleh buka muka surat 37. Baik. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Berkata syarih rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ma ay wal hadithul ladhi. Ma di situ maksudnya ialah hadis. Ma di sini ialah maksudnya hadis, iaitu wal hadithul ladhi adhaftahu. Ma kan disebut oleh Nazim, wa ma adhaftahu, maka ma di sini bermaksud hadis. Jadi wal hadithul ladhi adhaftahu ila jinsil ashabi fallamu lil jinsi mubtilatun li ma'nal jam'iyyah. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan hadis yang kamu sandarkan, adhaftahu, hadis yang kamu sandarkan, yang kamu nisbahkan kepada, ila, merujuk kepada jinsil ashab, merujuk kepada jenis sahabat ataupun tabaqat as-sahabah, sahabah. Dan kata Nazim rahimahullahu ta'ala, fallamu, maka lam pada kalimah al-ashab, alif lam di situ, maka fa alif lam di situ, falam ni alif lam di situ, al-ashab, maka membawa makna lil jinsi, membawa makna kepada jins. Saya akan terangkan selepas ini. Yang mana mubtilatun, yang mana lam jinsi ini, lam jins ini, lam untuk menunjukkan dia jins, untuk mentarifkan tentang hakikat sesuatu benda, sesuatu perkara, maka mubtilatun, maka fungsi lam jins ini membatalkan makna al-jam'iyyah pada ashab itu. Bukannya ramai sahabat-sahabat Nabi, tapi ia merujuk kepada hadis yang disandarkan kepada mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang bukan maksud hadis yang disandarkan kepada ramai sahabat Nabi. Itu bukan maksudnya. Maka lam jinsi itu membatalkan makna jam'iyah. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbahasan tentang hadis mauquf ini kita telah masuk kepada qisim ataupun nau' yang ke-15 tentang jenis-jenis hadis ataupun jenis-jenis istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis, iaitu tentang al-hadis al-mauquf. Jadi bila kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ma ay wal hadithul ladhi adhaftahu, maka adhaftahu di sini, hadis mauquf ialah hadis yang kamu sandarkan. Adhaftahu, idhafah, ma udhifa. Kan kita telah belajar tentang takrif hadis, hadis ma udhifa ila nabi. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi,
min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyah au khuluqiyah. Kan kita dah belajar pada awal-awal perbahasan tentang ilmu mustalah di sini. Jadi adhaftahu, yang kamu sandarkan, yakni yang mana perawi sandarkan sanadnya itu kepada sahabat, ataupun disebut juga oleh dalam kitab Hasyiah Al-Ujhuri menyebutkan ay qasartahu alaihim. Maksud adhaftahu, yang kamu sandarkan itu, ataupun ay qasartahu, yang kamu qasar, kamu hadkan, kamu bataskan, kamu ringkaskan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam tatajawaz bihi anhum ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tidak sampai sanad itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu maksud adhaftahu ila al-ashab, ila jinsil ashab, yang kamu sandarkan kepada jins al-ashab, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jinsul ashab di sini bukan merujuk kepada ramainya sahabat-sahabat Nabi. Ashab kan jamak kepada sahabah, jadi ashab. Jadi di sini adhaftahu ila jinsil ashab, maka dia disandarkan kepada hakikat ashab itu merujuk kepada sahabi, merujuk kepada sahabiyun, merujuk kepada mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata syarih rahimahullahu taala, maka syarih menyebut fallamu lil jinsi. Ini nak menunjukkan maksud nazim bila dia meletakkan dalam nazamnya wa ma adhaftahu ilal ashabi min, maka alif lam di situ ada fungsinya. Maka fungsinya ialah lil jinsi. Maka lam ini ada beberapa fungsi. Yang ini alif lam lah. Alif lam mu'arrafah. Disebut sebagai alif lam al-mu'arrafah. Maka alif lam al-mu'arrafah ini adakah ia untuk lil jinsi ataupun untuk lil ahdi, ataupun juga untuk lil istighraq, disebut oleh para ulama. Maka di sini syarah menyatakan lam ataupun alif lam di sini ialah lil jins. Jadi dia ada jins, alif lam jins, ada alif lam istighraq, al-istighraq, dan juga ada alif lam al-ahd. Alif lam al-ahdi. Baik. Yang mana bila sebut alif lam lil jins di sini, maka ia mendatangkan faedah bahawa yang dimaksudkan hadis yang disandarkan kepada mana-mana di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang sahabat Nabi. Walaupun digunakan istilah ashab itu jamak, tapi ia akan membawa maksud istighraq, semua sahabat Nabi. Maksudnya ialah mana-mana sahabat itu, maksud lil jins, iaitu jins untuk menerangkan tentang hakikat sesuatu. Di ta'rif haqiqah ataupun mahiyah tentang sesuatu. Yang mana berbeza dengan alif lam al-istighraq. Al-istighraq dia membawa maksud keseluruhan afrad di bawah dia. Ke semua afrad. Jadi kalau maksud alif lam istighraq di sini, maka ia membawa maksud hadis yang disandarkan kepada semua sahabat Nabi ketika mereka berkumpul, berhimpun. Maka tak semestinya bukan itu maksud mauquf. Jadi sebab itulah kata syarih rahimahullah ta'ala, lam jins ini membatalkan makna jam'iyah. Makna jamak di situ bukan makna ramai sahabat-sahabat Nabi. Kalau difahami makna ramai itu, makna kena lebih kurang kena 3 lah. 3 jadi jamak. Maka bukan maksud 3 seorang pun sahabat Nabi, selagi dia sebagai sahabiyun, sahabat Nabi, maka dia dinisbahkan hadis itu kepada dia, maka tetap dipanggil sebagai hadis mauqufah. Itu maksud jins, yang mana jins alif lam jins ini membatalkan makna jam'iyah di situ. Barangkali al-ashab, nazim memilih ashab itu kerana menyesuaikan pada
nazam lah, untuk menyesuaikan pada bahar rajas itu, maka ashab itu dipilih perkataan al-ashab. Wa ma adaftahu ilal ashabi min, untuk menyesuaikan dengan dia punya wazan pada bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Baik. Jadi kata Syekh Abdul Ghani Ad-Daqar, wafat tahun 1423, dalam kitab beliau Mu'jam Qawaid Al-Arabiyah, kalau tak salah saya, Mu'jam Qawaid Al-Arabiyah, Syekh Abdul Ghani Ad-Daqar ini antara ulama Syam, antara alim syar'i, seorang yang alim lah ilmu syarak, juga seorang an-nahwi, seorang al-faqih, seorang yang faqih dalam mazhab, juga mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan seorang mu'arrikh, seorang yang menulis tentang tulisan-tulisan sejarah, dan juga seorang al-adib, seorang sastrawan di Syam. Beliau ada mengarang kitab Mukhtasar Tafsir Al-Khazin. Beliau juga ada mengarang kitab tentang terjemah ataupun tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Ini Syekh Abdul Ghani Ad-Daqar. Beliau mengarang kitab Mu'jam Qawaid Al-Arabiyah, Masya Allah, yang beliau susun istilah-istilah dalam ilmu nahu, ilmu saraf, dan juga imla, dengan susunan mu'jam, abjadiyah, hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, sampai ya, untuk mudah kita rujuk, kita cari, kita baca, dan kita fahamkan apa istilah-istilah tersebut. Jadi beliau menyebut tentang alif lam di sini, tentang alif lam lil jins ataupun alif lam jinsiyah, dan juga alif lam al-ahdiyah. Baik, beliau menyebutkan alif lam jinsiyah ini ada tiga jenis, ada tiga anwa', ada tiga jenis, iaitu yang pertama untuk menjelaskan tentang hakikat sesuatu, libayanil haqiqah wal mahiyah, untuk menjelaskan hakikat dan mahiyah tentang sesuatu perkara itu, yang mana tak boleh kita letakkan kalimah kul sebelum dia. Dan beliau membawa contoh ayat Al-Quranul Karim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Allah sebut, kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu hidupan. Jadi ma' di sini adalah al-ma', air, tentang hakikat air itu, penciptaan air itu. Maka ia tidak boleh diletakkan kul al-ma', bukan. Dia maksud al-ma' di sini, hakikat tentang air itu. Dan yang kedua, kata Syekh Abdul Ghani Ad-Daqar rahimahullahu ta'ala, alif lam jinsiyah ini juga ada jenisnya untuk listighraq al-jins haqiqatan, untuk menyatakan tentang meliputi ke semua afrad-afrad di bawah jins, di bawah naungan dia. Contohnya, dia bawa ayat Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 27, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu, al-insan, alif lam di situ lil jins, lil istighraq, untuk istighraq, maka boleh untuk diletakkan kul sebelum dia, wa khuliqa kullil insani dha'ifa, dan diciptakan setiap insan itu lemah. Maka itu listighraq al-jins haqiqah, secara hakikat. Dan juga yang ketiga, kata beliau, alif lam jinsiyah ni juga ada jenis yang ketiga, itu untuk listighraq al-jins majazan, untuk meliputi akan ke semua afrad-afrad di bawahnya secara majaz, dengan merangkumi sifat-sifat jins secara mubalaghah lah, secara pujian ataupun secara sifat yang menunjukkan mencapai ke satu tahap yang lebih, mubalaghah. Contoh seperti kata beliau, antar rajul ilman wa adaba, antar rajulu, anta ar-rajulu, kamu seorang lelaki
kamu merupakan seorang lelaki yang mana memiliki akan keilmuan dan juga adab. Dan maksud di sini ialah anta jami'un. Alif lam di sini istighraq majazan, menghukumi sifat-sifat yang meliputi akan keistimewaan sifat kelakian dan kesempurnaan bagi seorang lelaki. Lebih kurang itulah maksudnya bila sebut antar rajulu ilman wa adaban. Kamu ni seorang lelaki yang terhimpun pada kamu akan ciri-ciri sifat-sifat keistimewaan bagi seorang lelaki yang sempurna. Maka itu maksud juga alif lam al-jinsiyah listighraq majazan. Baik. Dan alif lam al-ahdiyah pula kata beliau ada 3 jenis. Ada alif lam lil ahdi dzikri, alif lam yang digunakan untuk benda tu sesuatu yang disebutkan nakirah, kemudian didatangkan alif lam kerana baru disebutkan sebelum ini, iaitu wahiyal lati yang mana disebut seperti contoh kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasul, dalam surah Al-Muzammil ayat 15 ayat ke-16 disebutkan, Allah Ta'ala sebut kami utuskan kepada Fir'aun ini akan rasul, lalu fa'asa fir'aunu ar-rasul, kami telah mengutuskan Fir'aun ini akan rasul, disebutkan secara nakirah, maka kemudian disebut pula fa'asa fir'aun telah mengingkari akan ar-rasul, yakni rasul yang telah diutuskan. Itu dipanggil al-ahdi al-dzikri. Kemudian juga ada lil ahdi al-ilmi ataupun al-ahdi al-zihni, yang mana perkara tersebut sudah pun tergambar pada fikiran kita, sudah pun dapat digambarkan pada fikiran dan akal kita. Contoh disebutkan di sini adalah ayat Quran dalam surah Taha ayat yang ke-12. Allah berfirman, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yakni tentang Musa berada di lembah yang muqaddas, di lembah yang suci, yang mulia. Maka al-wad al-muqaddas, maka alif lam lil ahdi al-zihni. Maka difahami di sini adalah di Sinai lah, di lembah Sinai ataupun di Saina, dalam bahasa Arab Saina kita panggil Sinai lah, ataupun disebut ayat Quran dalam surah At-Taubah ayat 41, idh huma fil ghar, kisah tentang Nabi SAW dengan sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, idhuma fil ghar, maka dimaklumi gua di sini tempat persembunyian Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam sirah Nabi SAW bersembunyi di gua Thur. Maka al-ghar di sini dah difahami fi zihni, maka dia adalah gua Thur. Baik, yang ketiga alif lam lil ahdi al-huduri, disebut sebagai alif lam lil ahdi al-huduri, yang mana perkara itu dimaklumi maka dengan cara dia akan datang, dia hadir, dia mendatang. Dibuatkan contoh ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sempurnakan agama kamu, yakni hari al-yawm al-hadir, itu yaumu Arafah, itu hari Arafah pada peristiwa Hajatul Wada' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sempurnakan agama ini. Ataupun contoh juga disebut, contoh kita iftahil bab lid-dakhil, buka pintu untuk seorang itu, untuk orang lain nak masuk. Ad-dakhil alif lam di situ lil ahdi al-huduri, maka ada orang yang akan masuk, maka iftah al-bab lid-dakhil, bukakan pintu untuk orang yang nak masuk ni. Jadi alif lam lil ahdi al-huduri. Baik, jadi di sini dalam bait ini disebut wa ma adaftahu ilal ashabi min, al-ashab di sini
adalah alif lam lil jins, bukannya listighraq. Kalau istighraq maka ia maksud ke semua sahabat Nabi, mesti disandarkan kepada semua sahabat Nabi secara ramai-ramai. Sedangkan hakikatnya bukan begitu, kerana hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan sanadnya kepada mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini boleh faham? Itu maksudnya kata syarih rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian lagi kata syarih rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa maksud yang atau murad yang dimaksudkan dengan al-wama adaftahu ilal ashab. Maksudnya ai wal hadithu al-mudafu ila sahabiyyin. Itu maksudnya, iaitu hadis yang disandarkan al-mudaf ataupun hadis yang dinisbahkan, al-mansub yang dinisbahkan, yang sanadnya terhenti, kan, maksur, maka dia terhenti setakat sahabiyyin, kepada mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian lagi kata syarah rahmatullah, mana hadis itu sanadnya terhenti setakat sahabat Nabi. Sebab telah kita bincangkan tadi dan telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini bahawa para ulama hadis membahagikan hadis kepada beberapa bahagian, beberapa kisim mengikut kategori pembahagian. Pembahagian yang pertama disebut sebagai pembahagian hadis itu diterima atau ditolak. Kalau ingat lagi, hadis itu diterima atau ditolak, maka dia terpecah kepada 3 jenis. Iaitu hadis sahih, hadis hasan dengan hadis dhaif. Hadis hasan sahih pula terpecah kepada 2, sahih li zati, sahih li ghairi. Hasan juga terpecah kepada hasan li zati dengan hasan li ghairi dan hadis dhaif. Itu pembahagian hadis berdasarkan kategori hadis itu diterima atau ditolak min haitsul qabul wal rad. Dan juga ada para ulama membahagikan hadis berdasarkan akan bilangan perawi-perawi hadis yang meriwayatkan dalam sanad hadis tersebut. Maka jadilah adanya hadis aziz, ada hadis hadis masyhur, hadis aziz dan juga hadis gharib. Aziz, masyhur, aziz dah kita bincangkan dalam perbahasan yang lepas. Gharib belum lagi. Nanti ada di belakang selepas ini insya-Allah. Kemudian ulama yang membahagikan hadis kepada kategori dibahagikan hadis mengikut siapakah dinisbahkan hadis tersebut, yang berkata ataupun yang dinisbahkan perbuatannya, yang dinisbahkan takrirnya. Maka ini terbahagi pula kepada 3 jenis hadis, iaitu hadis marfu', hadis mauquf yang sedang kita bincangkan dan hadis maqtu'. Hadis marfu' dinisbahkan kepada sahabat Nabi, hadis mauquf dinisbahkan ke hadis marfu' dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mauquf dinisbahkan kepada sahabat Nabi, hadis maqtu' dinisbahkan kepada tabi'in yang berkata, yang qail, yang bercakap ataupun yang dinisbahkan perbuatannya. Baik. Jadi di sini sudah disebut sebagaimana hadis ini hadis yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi, dan ditambah pula syarat lagi oleh syarih rahimahullahu ta'ala, sebab dalam nazam tak diterangkan, maka dihuraikan di sini. Syaratnya juga disebutkan di sini ialah sawa'un ittasala isnadu ilaihi am inqata'a. Mana hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan, dinisbahkan kepada sahabat Nabi, sama ada, ini maksudnya menyeluruh maksud hadis mauquf ini, sama ada sanad hadis itu kepada sahabat Nabi itu ittasala isnaduhu, sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi, isnaduhu istasala isnaduhu ilaihi, yakni sama ada hadis mauquf itu sanadnya bersambung sehingga sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, am inqata'a, ataupun sanadnya terputus. Sanadnya ataupun terputus.
Jadi itu kata syarih rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita tentang apa dia hadis mauquf. Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi dan bersambung sama ada bersambung sanadnya ataupun terputus sanadnya. Baik. Bila dibincangkan tentang hadis mauquf, kan marfu' disandarkan kepada Nabi, mauquf kepada sahabat, maqtu' kepada tabi'in. Bila mauquf maka dia disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana dibincangkan oleh para ulama tentang ta'rif sahabah, ta'rif tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat sana perbincangan para ulama hadis dalam bincangkan tentang ma'rifatus sahabah, ma'rifatu ashab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabi. Walaupun kita telah bincang sedikit masa perbincangan hadis marfu', maka kita sebutkan di sini kerana ini tempat dibincangkan tentang hadis mauquf. Kita akan sebut sikit serta perinci faedah tentang perbahasan ulama tentang ma'rifatu as-sahabah ataupun ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu bab dalam ilmu mustalah tentang ma'rifah ashab ataupun ma'rifah as-sahabah. Baik, bila sebut tentang sahabi ataupun sahabah dari segi lughah, dari segi bahasa, jamak lughatan, dari segi sahabah ini jamak kepada sahabi. Sahabi yang mana ma'khuz, diambil daripada perkataan as-suhbah. Sahabi diambil perkataan as-suhbah, disebut dengan dham as-sad, as-suhbah, bukan sahbah, bukan fathah. Dan juga disebut sahabahu, yakni asyarahu, yang saling berinteraksi, yang saling asyara, yang saling berinteraksi, berhubung. Dan disebut wasahib al-mu'ashir, sahib, orang yang mu'ayasyah, yang berdampingan, yang berinteraksi, yang selalu mengiringi, itu dipanggil sahib. Wa kullu ma lazama syai'an faqad istashabahu. Setiap sesuatu yang melazimi sesuatu maka dia disebut sebagai istashabahu, maka dia telah menjadi pengiring ataupun pengikut, kan, sebagai pengikut, sahib, sebagai rakan, sebagai teman, sebagai rakan. Ini dirujuk dalam kitab Lisanul Arab dan juga Qamus al-Muhit. Dan dari segi asal, kata para ulama, diitlakkan kalimah sahabah ataupun sahabi ini, iaitu dalam kitab Misbah al-Munir disebutkan, diletakkan nama sahabah ini, sahabi ini kepada mereka yang hasala lahu ru'yatun wa mujalasatun. Di mana istilah sahabah, sahabi, dia itu seorang sahabiyun jalil, seorang sahabat Nabi yang mulia, maka diitlakkan kepada mereka yang tercapai, yang memiliki akan ru'yah, boleh melihat baginda Nabi, dan juga mujalasatan, duduk dalam majlis baginda Nabi walaupun sebentar. Bahkan disebutkan oleh Imam Abu Bakr Al-Baqillani bahawa tidak ada khilaf di kalangan ahli lughah bahawasanya as-sahabi diambil mushtaq, diistiqaqkan daripada kalimah as-suhbah. Iaitu mereka yang bal huwa jarin, dia terpakai istilah kepada kulli man sahiba ghairahu, setiap sesuatu yang bersahabat, yang berdampingan dengan orang lain, qalilan kana au kathira, sama ada bersahabat dengan tempoh yang sedikit ataupun tempoh yang lama. Disebut sahibtu fulanan haula wa dahran wa sanatan wa syahran wa yauman wa sa'atan
maka boleh guna istilah sahibtu. Aku berdampingan, aku bersahabat, walaupun dalam tempoh yang sekejap. Baik, dari segi istilah kata para ulama, dari segi istilah tentang sahabat Nabi SAW disebutkan oleh para ulama hadis iaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Ini kalam al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Nuzhatun Nazar yang mensyarahkan kitab Nukhbatul Fikar dalam ilmu mustalah hadis yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wafat tahun 852 Hijrah. Beliau menyebut takrif sahabat ialah mereka yang bertemu dengan Nabi. Man laqiyan Nabi, sesiapa yang sempat laqiya, bertemu dengan Nabi SAW, kemudian bukan sekadar bertemu, yang kedua syaratnya mesti mu'minan bih. Pertama, bertemu dengan Nabi. Bertemu ketika hidup lah. Bukan bertemu mimpi, bertemu ketika hidup. Man laqiyan Nabi SAW mu'minan bih. Kedua, mesti beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa mata al-Islam, mestilah mati dalam Islam juga. Mati dalam Islam. Tak boleh, kalau dia mati dalam keadaan dia murtad, dia kafir, maka dia tak dikira sahabat Nabi SAW. Walau yang keempat, walau takhallalat riddatun fil asah, sekalipun mungkin dia pernah terlibat dengan riddah, dia murtad, tetapi dia mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam, menurut pendapat yang asah, pendapat yang paling asah, yang paling sahih, yang paling kuat, disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, maka dia dikira juga sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata para masyayikh kami, bila disebutkan ta'rif ini, maka ta'rif ini lebih luas lah. Bila disebut man laqiyan Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi. Sebab ada ta'rif yang datangkan oleh para ulama, man ra'an Nabi, mereka yang melihat Nabi. Nah, ini ta'rif yang tidak jami' dan mani', tidak bersifat menyeluruh. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi seperti Abdullah ibnu Maktum yang buta, dia tak melihat Nabi. Tapi bila laqiya, bertemu, dia maksud juga adalah berlakunya mujalasah, dan juga boleh berlaku juga ru'yah. Ru'yah yang bagaimana? Nabi melihat dia. Lepas tu kata guru kami, Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jabr Al-Hasani hafizahullah ta'ala, ada di kalangan para ulama yang mentakrifkan juga sahabat Nabi ialah man ra'ahun Nabi, sesiapa yang Nabi melihat dia. Man ra'ahun Nabi. Ini dipanggil tarbiyah bin nazrah, pandangan. Pandangan Nabi itu maka memberi kesan dengan izin Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala, maka pandangan Nabi itu memberi kesan kepada hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat Nabi dengan balasan, dengan pandangan al-hub dan mahabbah, pandangan kasih sayang dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pandangan Nabi itu memberi kesan dalam pentarbihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan para sahabat Nabi diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan melihat Nabi boleh mengingatkan kepada Allah Taala. Kan disebut ada hadis Nabi tentang ada mana kita melihat seorang itu boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah baginda Nabi orang yang paling taqarrub, yang paling dekat dengan Allah Taala, dengan melihat wajah Nabi, para sahabat Nabi, maka akan terdetik kecintaannya dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberi kesan tarbiyah an-nazrah, pandangan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi takrif man ra'ahu Nabi itu maka menyebabkan Nabi melihat Abdullah bin Maktum dan Nabi redha dengan Abdullah bin Maktum, maka membuatkan dia menjadi sahabat Nabi SAW walaupun beliau tidak melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun takrif yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar satu takrif yang sangat menyeluruh
Itu man laqiya, bertemu walaupun sekejap. Kemudian beriman kepada baginda Nabi dan mati dalam keadaan Islam sekalipun pernah terjebak dengan riddah. Di sini ada pandangan para ulama. Kata ada khilaf pandangan para fuqaha bagaimana kalau ada di kalangan sahabat Nabi yang pernah berlaku riddah. Kemudian dia masuk Islam. Adakah syaratnya mesti dia jumpa Nabi balik? Kalau Nabi dah wafat, dia tak jumpa Nabi tapi dia masuk Islam balik, bagaimana keadaan dia? Adakah dikira sahabat Nabi ataupun tidak? Kalau menurut pandangan para ulama fuqaha Asy-Syafi'iyah disebutkan oleh Syekh Nuruddin Aid dalam kitab tahqiq dalam kitab Nuzhatun Nazar, mengatakan ya, pandangan dalam yang disebutkan oleh Ibn Hajar itu pandangan yang asah, maka tetap dikira dia sebagai sahabat Nabi sekalipun dia pernah murtad, kemudian Nabi wafat dan dia masuk Islam balik, tak sempat bertemu dengan Nabi kali yang kedua, maka tetap dikira dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil asah. Namun menurut pandangan fuqaha di kalangan Hanafi, mazhab Hanafi dan juga Maliki, maka dia tak diiktiraf sebagai sahabat Nabi selagi dia tidak bertemu dengan Nabi kali yang kedua bila dia masuk Islam. Itu disebutkan oleh Syekh Dr. Nuruddin Aid dalam kitab beliau tahqiq kitab Nuzhatun Nazar. Itu ada khilaf di kalangan para fuqaha lah. Namun kata Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, itu pendapat dalam asah dari para ulama hadis, maka dikira juga sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan bila sebut tentang sahabat Nabi SAW, maka di sana ada tabaqat sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lebih kurang 12 tabaqat, tingkatan tabaqat sahabat. Tingkatan sahabat Nabi SAW. Jadi bukan semua sahabat Nabi itu dalam satu tabaqat, satu peringkat. Dia ada tingkatan-tingkatan dalam sahabat Nabi. Yang dekat, yang rapat dengan Nabi, yang masuk Islam, ada 12 tingkatan disebutkan oleh para ulama. Yang pertama disebut sebagai mereka yang masuk Islam awal ketika di Mekah. Maka ini tabaqat sahabat yang pertama, iaitu di kalangan para khulafa al-arba'ah, iaitu Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Ini mereka yang masuk Islam awal ketika zaman Nabi di Mekah lagi. Yang kedua, tabaqat sahabat Nabi, sahabah yang mana masuk Islam sebelum berlakunya mesyuarat ahli Mekah di Darun Nadwah. Sebelum orang musyrikin bermesyuarat untuk melakukan pembunuhan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tabaqat sahabat yang masuk Islam sebelum musyawarat, sebelum meeting, sebelum mesyuarat kabilah ataupun Quraisy, orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah. Yang ketiga ialah sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah. Disebabkan tentangan daripada Quraisy, maka ada sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah. Itu tabaqat yang ketiga. Ada tabaqat sahabat yang keempat disebut sebagai ashab al-aqabah al-ula. Mereka yang berbai'ah Aqabah yang pertama. Itu yang keempat. Yang kelima, sahabat Nabi, iaitu yang mana sahabat yang berbai'ah pada perjanjian Aqabah yang kedua di kalangan Ansar. Di kalangan Ansar. Tabaqat yang kelima. Tabaqat yang keenam ialah mereka yang berhijrah dan sampai di Quba dan sebelum masuk ke Madinah. Sebelum Nabi masuk ke Madinah, maka mereka sampai di kalangan mereka yang awal berhijrah ke Madinah lah, sebelum Nabi sampai. Yang ketujuh di kalangan ahli Badar. Mereka yang terlibat dalam perang Badar. Yang ke-8 mereka yang berhijrah antara perang Badar dengan perang Hudaibiyah.
Kemudian yang ke-9, tabaqat di kalangan mereka yang berbai'ah pada perjanjian bai'atul ridwan ataupun rudwan, disebut juga bai'atul ridwan ataupun bai'atul rudwan. Dalam setengah riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan rudwan juga. Ketika perjanjian Hudaibiyah. Yang ke-10 adalah mereka yang berhijrah antara peristiwa Hudaibiyah dengan Fathu Makkah. Seperti Khalid bin Al-Walid dan juga Amru bin Al-As dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah antara sahabat Nabi yang lambat masuk Islam. Abi Hurairah. Dia masuk Islam ketika tak salah perang tahun 7 Hijrah kalau tak salah saya. Perang Khaybar, kalau tak salah saya, perang Khaybar, barulah beliau bertemu dengan baginda Nabi SAW dan masuk Islam. Walaupun sekejap dengan baginda Nabi, lebih kurang 3 tahun sahaja, 2 tahun ataupun 3 tahun bersama-sama dengan Nabi SAW, tetapi beliaulah sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, kerana beliau tahu beliau antara sahabat Nabi yang mutakhir, yang terlewat berdampingan dengan Nabi, maka beliau menjadikan seluruh kehidupan beliau untuk duduk berdekatan, berhampiran dengan Nabi, dengan duduk di masjid Nabi SAW untuk mendengar akan hadis-hadis Nabi, mendengar ilmu secara langsung daripada baginda Nabi SAW, dan beliau menjadi antara sahabat Nabi yang jadi sebagai ketua ahli suffah. Baik, yang keempat, tabaqah yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah, ketika peristiwa Fathu Makkah. Dan yang ke-12 ialah kanak-kanak dan juga atfal, subyan wa atfal, kanak-kanak bayi ataupun kanak-kanak, subyan bayi, dan juga kanak-kanak yang melihat Nabi ketika peristiwa Fathu Makkah dan juga ketika Hajjatul Wada', ketika peristiwa haji yang terakhir oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama dah menyebutkan tentang kanak-kanak itu mestilah sampai tahap umur mumayyiz lah, untuk dikira sebagai sahabi, sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang kecil lah, min sigar as-sahabah, sahabat Nabi yang kecil. Dan dalil-dalil berkenaan dengan keadilan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam Al-Quran Karim, termaktub banyak ayat Quran yang menerangkan tentang adalah keadilan sahabat Nabi. Maka tak perlu pertikai apa yang sahabat Nabi datangkan hadis-hadis daripada baginda Nabi. Adil, mereka ni adalah adil, boleh dipercayai, thiqah, percaya, dan juga adil dalam pengriwayatan, dalam penyampaian khabar-khabar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath ayat 29. Dalam surah Al-Fath ayat 29, Allah menyebut tentang ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini adalah pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayat dalam surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100 juga Allah Ta'ala menyebut tentang pujian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ini pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat Nabi as-sabiqun, yang terdahulu, al-awwalun, yang terawal di kalangan muhajirin dan juga ansar, dan juga mereka yang mengikut jejak langkah mereka yang dengan baik. Maka Allah redha ke atas mereka, wa radu, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menjanjikan kepada para sahabat Nabi, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini janji Allah Ta'ala
balasan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi ayat Quran yang menerangkan tentang adalah keadilan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga antara yang juga ada yang dhabit, yang memang ingat apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi lakukan. Ini kedhabitan para sahabat Nabi yang SAW juga tidak boleh kita pertikaikan. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, antara sahabat Nabi yang mana diberkati hafazannya dengan berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebut setelah Nabi mendoakan beliau, maka apa yang diucapkan oleh Nabi sedikit pun beliau tidak lupa. Beliau ingat setiap ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian keadilan para sahabat Nabi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis Nabi tentang pujian baginda Nabi SAW banyak dalam kitab Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab sunan-sunan yang 4, Sunan Abu Dawud, Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, menerangkan tentang fadail as-sahabah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab khusus tentang fadail as-sahabah. Demikian kitab-kitab hadis yang lain juga dimuatkan tentang fadail as-sahabah, fadilat sahabat Nabi SAW. Antaranya disebutkan dalam Sahih Muslim bahawa daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kamu hina, jangan kamu caci akan sahabat-sahabat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Jadi kata Nabi SAW, demi nyawaku di tangannya, Nabi bersumpah dengan Allah Ta'ala, menyebutkan lau anna ahadakum, kalaulah salah seorang di kalangan kamu menginfakkan sejumlah besar seperti Bukit Uhud akan emas, ada emas setinggi Bukit Uhud, menginfakkan duit, hartanya, juga takkan dapat capai satu cupak pun di kalangan kebaikan yang mereka lakukan, kebaikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Masya-Allah, tak mampu kita nak menandingi akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan iman Sayyidina Abu Bakar juga takkan mampu ditandingi oleh seluruh iman-iman para umat Nabi yang dihimpunkan. Nak ditimbangkan dengan berat iman Sayyidina Abu Bakar, berat lagi timbangan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, percayanya, membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalil dari segi ijma' para ulama terhadap adalatus sahabah juga mengatakan bahawa para ulama Islam telah sepakat tentang para sahabat Nabi semuanya adil, adalah ataupun udul kesemuanya. Kecuali, ada juga kecuali sebahagian kelompok-kelompok yang sesat, yang mana menyalahi akan ijma' ini, seperti golongan batiniyah, ataupun golongan khawarij, yang mana mereka ini menyalahi akan ijma' para ulama Islam, ijma' ulama. Dan kemudian timbul persoalan, bagaimana pula ada di kalangan para sahabat Nabi yang berbeza pendapat? Kan? Macam mana? Sayyidina Umar pendapatnya begini, pendapat Abdullah bin Mas'ud lain pula, berlaku perbezaan pendapat. Kata para ulama, itu ijtihad di kalangan para sahabat Nabi SAW. Maka ijtihad para sahabat Nabi kalau betul, maka al-mujtahid al-musib lahu ajran, dapat 2 pahala. Kalau mujtahid yang salah, juga dapat satu pahala. Baik. Dan juga kata para ulama, tidak harus bagi setiap orang Muslim yang mengucapkan syahadah
menyatakan persaksian kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan, untuk mencaci ataupun menghina mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana sumbangan besar mereka dalam berjihad dan bersabar dan berkorban dalam menyampaikan Islam kepada kita sampai ke hari ini. Baik, dan juga kata Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala, kata Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala, Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma bal wasairus sahabah la yasilu ahadun mimman ba'dahum ila martabatihim. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahkan ke semua sahabat-sahabat Nabi, la yasilu ahadun, tak ada seorang pun yang boleh sampai kepada martabat mereka ini. Tak mampu kita sampai ke martabat sahabat-sahabat Nabi SAW dari segi kemuliaan, dari segi keadilan dan juga apa juga usaha-usaha yang telah mereka lakukan untuk menyebarkan Islam. Baik. Dan para ulama menyebut bilangan para sahabat Nabi SAW ada ramai, tak terhitung banyaknya. Dan disebab kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathirun la yajma'uhum kutab hafiz, la yajma'uhum kutab hafiz. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni banyak yang tak boleh nak dihimpunkan oleh para penulis-penulis kitab dan juga hafiz. Tak dapat dihimpunkan dalam satu kitab, banyak. Bahkan para sahabat Nabi berpisah-pisah di Syam, yang ada berpindah, bermusafir, berhijrah ke Syam, ke Iraq, ke Mesir, maka sukar untuk nak dihitungkan bilangan para sahabat Nabi ini. Bahkan di sana terdapat nas-nas yang menunjukkan ada bilangan yang hampir-hampir untuk menentukan berapakah bilangan sahabat-sahabat Nabi ini. Iaitu disebutkan bilangan mereka sahabat Nabi yang mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi SAW sekitar 90,000 orang. Pada mengerjakan haji bersama-sama Nabi ada 90,000 orang. Maka ramailah di kalangan sahabat Nabi ini. Bahkan kata qala Abu Zur'ah, berkata Imam Abu Zur'ah, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an 100,000 wa 14,000 minas sahabah. Nabi SAW wafat di ketika itu sahabat Nabi ada 114,000 di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 114,000 sahabat Nabi ketika Nabi wafat. Ini disebutkan oleh Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Jadi bilangan sahabat Nabi sangat banyaklah, tapi itu antara jumlah yang bilangan yang takribi, lebih kurang. Dan para sahabat Nabi berbeza-beza dari segi keilmuannya. Ada yang mahir, yang pakar, yang faqih. Ada yang mungkin hanya sekadar mendengar, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak sama akan keilmuan para sahabat Nabi SAW. Ada yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, ada yang sedikit bilangan riwayat hadisnya. Ada yang mendengar banyak tetapi meriwayatkan sedikit. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, mereka ni tak banyak bilangan hadis yang mereka riwayatkan. Bukan bermakna mereka tidak dengar hadis Nabi, mereka mendengar. Tetapi manhaj, pendekatan sahabat Nabi ketika itu sangat syadid dalam nak meriwayatkan hadis. Mereka sangat syadid dalam nak menyebarkan hadis Nabi ketika itu. Dan berbeza dengan manhaj Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mana berusaha untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi yang beliau dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. So itulah kata Sayyidina Masruq rahimahullahu taala telah menyebutkan jalastu ashaba Muhammadin, tabi'in. Sayyidina Masruq kata, aku telah duduk bersama-sama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhum, aku mendapati mereka ini
kal ikhaz, ay al-ghadir, seperti takungan air, seperti takungan air. Fal ikhaz yarwi ar-rajul. Ada takungan air ini, sahabat Nabi ni seperti takungan air yang boleh mengenyangkan seorang. Ada yang boleh mengenyangkan yarwi ar-rajulain, 2 orang. Ada yang boleh mengenyangkan al-mi'ah, 100 orang. Boleh kenyang dengan takungan ilmu tersebut. Maknanya ini maksudnya kemampuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirujuk pada kitab At-Tabaqat Al-Kubra li Ibn Sa'd. Dan dari segi sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis sebagai as-sahabah al-mukthirun, dari segi riwayat daripada baginda Nabi SAW, al-mukaththiruna min ar-riwayah an Rasul SAW, maka di sana ada 7 sahabat Nabi yang yang memang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ranking yang pertama sudah tentulah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata para ulama, iaitu Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, wafat tahun 59 Hijrah, dan bilangan yang diriwayatkan hadis adalah sebanyak 5,374. Ini disebutkan oleh juga Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Mawsu'ah Ulum Al-Hadith wa Fununih. Mana ada 5,374 hadis. Yang kedua, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, wafat tahun 73 Hijrah. Maka beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2,630 hadis. Beliau riwayatkan. Ranking yang ketiga, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 93 Hijrah, yang mana bilangan riwayatnya sebanyak 2,286 hadis. Bawah sedikitlah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ranking yang keempat ialah Sayyidatuna Aisyah bint Abi Bakr As-Siddiq Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, wafat tahun 58 Hijrah, dan juga ada pendapat mengatakan wafat tahun 57 Hijrah, dan bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ialah sebanyak 2,210 hadis. Yang kelima ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Ibnu Abbas. Ranking yang kelima, wafat tahun 68 Hijrah, yang mana bilangan yang diriwayatkan ialah sebanyak 1,660 hadis. Yang keenam ialah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, wafat tahun 78 Hijrah, yang mana bilangan hadis yang beliau riwayatkan adalah sebanyak 1,540 hadis. Dan yang ketujuh, yang terakhir, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari radhiyallahu anhu, wafat tahun 74 Hijrah, yang mana bilangan beliau riwayatkan hadis daripada Nabi lebih kurang ada 1,170. Dia ranking yang ketujuh lah, 1,170 hadis. Dan sahabat Nabi yang terakhir wafat antaranya ialah Abu Tufail, secara itlaq lah, secara itlaq kalau disebut oleh para ulama, akhirus sahabah, akhir sahabat Nabi yang mati secara itlaq adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi radhiyallahu anhu, yang wafat di Mekah pada tahun 100 Hijrah. Beliau rujuk dalam kitab Tadribur Rawi juga mengatakan perkara tersebut. Kemudian para ulama sebut, bagaimana kita nak mengetahui tentang seseorang perawi itu sahabat Nabi ataupun tidak? Bagaimana nak mengetahui sahabat Nabi ini? Maka kata para ulama ada 5 cara untuk kita mengetahui adakah seorang perawi itu sahabat Nabi ataupun tidak. Pertamanya ialah berdasarkan khabar al-mutawatir.
seperti Khulafa al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang 4 khalifah Nabi ni. Dan juga khabar yang mutawatir seperti 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, kan, juga. Dan juga khabar yang masyhur. Yang kedua, berdasarkan khabar masyhur, di samping khabar mutawatir, yang kedua adalah khabar yang masyhur. Seperti Uqashah bin Mihsan, sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, untuk masuk syurga. Uqashah bin Mihsan. Maka ada khabar yang masyhur. Kemudian juga yang ketiga ialah berdasarkan persaksian sahabat Nabi bahawa seseorang itu adalah sahabat Nabi. Seperti mana persaksian Abi Musa al-Ash'ari kepada Humamah ad-Dawsi. Humamah ad-Dawsi adalah sahabat Nabi yang yang berhijrah ke Asfahan dan syahid istishhad di sana, meninggal di sana, dan diperakui bahawa oleh Abi Musa al-Ash'ari, yang mana Humamah bin Abi Humamah ad-Dawsi ini adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian. Abu Musa mengatakan bahawa Humamah ini adalah sahabat Nabi yang sempat mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, cara nak mengetahui tentang sahabat Nabi itu ialah dengan cara sahabat Nabi itu mengkhabarkan tentang dirinya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang dia adalah sahabat Nabi lah, yang thiqah, yang diketahui, bukannya dia sebagai seorang yang mereka-reka yang dia adalah sahabat Nabi, tidak. Yang kelima ialah pengkhabaran daripada para tabi'in bahawa seseorang itu adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para tabi'in dia akan berguru dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang menghimpunkan perbahasan-perbahasan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak yang dikarang oleh para ulama. Sejak ditulis kitab-kitab hadis lagi, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab khusus tentang Fadail Sahabah, telah pun ditulis tentang sahabat-sahabat Nabi, sampailah kepada zaman mutakhir, maka dikarang kitab tentang sahabat Nabi untuk kita mengenali akan tokoh yang banyak berjasa, yang berdampingan dengan baginda Nabi SAW. Antara yang disebutkan oleh para ulama adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar An-Namari, iaitu kitab Al-Isti'ab fi Asma'i Al-Ashab, yang dikarang oleh Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463, yang mana dia menghimpunkan akan sahabat-sahabat Nabi daripada kitab-kitab yang terdahulu yang dikarang oleh para ulama yang mungkin mutafarriqah, yang terdapat nama-nama itu di kitab-kitab yang berbeza-beza, lalu beliau himpunkan dalam satu penulisan dalam kitab Al-Isti'ab fi Asma'i Al-Ashab. Itu cuba untuk menghimpunkan seramai mungkin nama-nama sahabat Nabi dalam satu penulisan buku. Namun kata para ulama, terdapat juga banyak nama-nama sahabat yang tidak dimasukkan dalam kitab tersebut, yang disusun mengikut susunan huruf mu'jam lah, alif sampailah kepada huruf ya. Dan para ulama sebut tak termasuk ramai, banyak juga nama-nama sahabat Nabi yang tak dihimpunkan dalam kitab tersebut, kerana matlamat beliau menghimpunkan kitab tersebut untuk menghimpunkan lebih kurang 3,500 sahabat-sahabat Nabi. Kan disebutkan tadi ada bilangan yang secara takribi, secara hampir-hampir mengatakan sahabat Nabi lebih 90,000, ada yang kata 114,000 sahabat Nabi. Namun ditulis dalam kitab Al-Isti'ab hanyalah 3,500 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Kitab yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Hafidh Izzuddin Ali bin Muhammad Al-Jazari, yang makruf sebagai Ibnu Al-Athir, wafat tahun 630 Hijrah. Beliau menghimpunkan
nama-nama para sahabat Nabi lebih kurang 7,500 sahabat-sahabat Nabi dalam penulisan kitab beliau. Namun kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, kitab Al-Asadul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah karangan Imam Ibnu Al-Athir ini juga berlakunya pencampuran antara sahabat-sahabat Nabi yang mungkin berlaku waham di dalam penulisan kitab para ulama terdahulu. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala ada mengarang kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar yang beliau wafat tahun 852 Hijrah, yang mana kitab itu menghimpunkan penulisan-penulisan yang terdahulu para ulama-ulama sebelum beliau, dan beliau cuba menyimak semula sumber-sumber yang menulis tentang para sahabat Nabi ini berdasarkan kitab-kitab sunnah dan juga tarikh-tarikh ruwat hadis dan juga kitab-kitab syiar dan juga kitab maghazi. Lalu dia mengeluarkan daripada kitab-kitab tersebut akan nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlepas pandang oleh para ulama-ulama sebelum ini untuk memasukkan terjemah para sahabat Nabi dalam kitab-kitab mereka. Maka Al-Imam Hafiz Ibn Hajar memasukkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah yang beliau susun berdasarkan huruf hijaiyah, dan beliau bahagikan kepada 4 bahagian dalam kitab tersebut. Ada yang disebut secara riwayat, kemudian ada yang berdasarkan juga yang adanya berlakunya waham ataupun ghalat, kesilapan dalam meletakkan perawi itu sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada kitab yang ditulis oleh ulama pada kurun yang ke-14, iaitu Imam ataupun Syekh Al-Muhaddith Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 1384 Hijrah, yang beliau karang kitab Hayatus Sahabah. Satu kitab yang menghimpunkan juga kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang sangat menarik dalam menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat Nabi, yang mana dia susun bukan mengikut huruf mu'jam tetapi dia menyusun mengikut bab-bab. Bab tentang mereka yang menanggung kesusahan, kepayahan, bab tahammul syada'id fillah, maka dicerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Babul hijrah, babul jihad, maka diceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak lagi kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang mengarang tentang sahabat Nabi, Ma'rifatus Sahabah ini, yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Mawsu'ah Ulumil Hadis ini. Ada lebih kurang 40 lagi kitab yang berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang di situ untuk kita mengetahui tentang perbahasan sahabah ini. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, seterusnya kata syarih rahimahullahu ta'ala tadi kan. Kata syarih rahimahullahu ta'ala tadi, hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sanadnya bersambung, sawa'un ittasala isnaduhu ilaihi am inqata'a, sama ada sanadnya itu bersambung kepada sahabat Nabi itu ataupun terputus. Maksudnya katalah dalam hadis sanad dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq atau Musannaf Ibn Abi Shaybah, daripada sanad Abdul Razzaq tadi nak sampai kepada sahabat Nabi Ibnu Umar, nak sampai kepada Ibnu Abbas, maka sanad ini bersambung antara setiap tabaqat rijal ni sampai kepada sahabat Nabi, dipanggil muttasil. Maka akhir sekali berhenti setakat sahabat Nabi, tetap dipanggil sebagai mauquf. Ataupun sanadnya itu inqata', terputus sanadnya daripada Abdul Razzaq pergi kepada masyaikhnya sampai kepada sahabat Nabi ni, terputus sanad di sini, berlaku keguguran dalam sanad hadis. Ada perawi yang tergugur, dipanggil munqati' di tengah-tengah sanadnya itu, kan, tak bersambung dengan sahabat Nabi ini. Adakah sanad ini dipanggil sebagai mauquf? Kata para ulama, ya, tetap dipanggil sanad mauquf walaupun daripada Abdul Razzaq, daripada
Ibnu Abi Syaibah nak sampai ke sahabat Nabi ini berlakunya inqita' sanadnya, terputus sanadnya, tetap juga dipanggil sebagai mauquf sebab iktibarnya dilihat pada sanad terakhir ini. Siapakah yang dinisbahkan sanad hadis tersebut? Sahabat Nabi, maka dia dipanggil sebagai mauquf. Dipanggil sebagai mauquf. Dan kata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Mughith, beliau menyebutkan wasyadzal hakimu fashtarata adam al-inqita'. Pendapat yang pertama tadi, hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sama ada bersambung sanad ataupun inqita' ataupun munqati', tetap dipanggil sebagai mauquf. Itu pendapat jumhur para muhaddithin. Berbeza dengan pendapat Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, maka beliau mensyaratkan hadis mauquf tak boleh berlaku inqita'. Kalau berlaku inqita' dalam sanad hadis mauquf itu daripada Abdul Razzaq ataupun Ibnu Abi Syaibah nak sampai kepada sahabat Nabi ini berlaku inqita', maka ia tak dianggap sebagai mauquf menurut pendapat Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala yang beliau sebutkan dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, yang beliau mensyaratkan kaunahu yani kaun perihal hadis mauquf ghaira mursal wala munqati'. Hadis mauquf tak boleh berlaku mursal dan tak boleh berlaku munqati'. Ini pendapat Imam Hakim saja. Itu yang disebut sebagai syadz. Mana berbeza, menyalahi pendapat yang ramai. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nukat ala Ibnu Salah. Beliau mengarang kitab Nukat kepada Muqaddimah Ibnu Salah. Maka beliau menyebut bahawa syarat Imam Hakim ini lam yuwafiqhu alaihi ahadun. Maka syarat yang diletakkan oleh Imam Hakim ini tidak disepakati, tidak dipersetujui oleh salah mana-mana pun para ulama-ulama hadis, melainkan Imam Hakim An-Naisaburi sahaja yang meletakkan syarat tersebut. Baik. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wasawa'un. Tadi hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, sama ada sanadnya itu bersambung ataupun tidak. Kemudian sawa'un kana al-hadithu min qaulin ay lis-sahabi, iaitu sama ada hadis itu disandarkan dari segi percakapan sahabat Nabi, disandarkan kepada percakapan dia. Seperti kata syarih, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar kadza wa kadza. Ibnu Umar berkata sedemikian. Kalau disebutkan, kalau dalam buka kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada satu hadis Nabi SAW yang mana dikisahkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa satu hari beliau telah musafir, kemudian rakannya, sahabatnya telah pun turun daripada tunggangan, daripada kenderaan untuk menunaikan solat witir. Lalu berkata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata kepada sahabat dia, ma sya'nuka la tarkab, kenapa, apa keadaan kamu ni, kamu tak naik kenderaan, kamu turun. Kata sahabat tadi, qal utir, aku nak menunaikan solat witir. Lalu kata qala Ibnu Umar, alaysa laka fi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasanah. Kan dia, beliau berkata, bukankah bagi kamu pada Rasulullah itu adanya suatu ikutan yang baik? Sebab Rasulullah pun ketika bermusafir dalam menunggangi tunggangannya, maka baginda Nabi bersolat witir di atas tunggangannya. So ikutlah baginda Nabi, boleh solat sunat di atas tunggangan, atas kenderaan. Boleh. Jadi itu contoh kalam yang dimauquf kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu Ibnu Umar.
Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala wa fi'lin, dan juga sama ada hadis itu disandarkan dari segi perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti autara bin Umar ala dabbati fis safar. Itu seperti mana yang dinakalkan tentang perbuatan sahabat Nabi ini, autara ibnu Umar, telah witir ibnu Umar di atas tunggangannya, atas kenderaannya, dabbah, atas kenderaannya, tunggangannya, ketika beliau bermusafir. Jadi ada riwayat barangkali sahabat Nabi yang menerangkan tentang perbuatan ibnu Umar yang berwitir di atas tunggangannya. Maka sahabat Nabi meriwayatkan bahawa sahabat Nabi itu ibnu Umar ini witir di atas tunggangan unta dia ataupun kenderaan dia. Maka ini adalah mauquf kepada perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata syarih rahimahullahu taala, fahuwa mauqufun zukin. Maka ia adalah mauquf. Maka ta'rif ini adalah ta'rif kepada hadis mauquf zukin. Mauquf zukin, yakni maksudnya ay ulima indahum, yakni kata syarih rahimahullahu taala, maksud zukin ini ialah hadis ini dipanggil sebagai hadis mauquf, iaitu ulima. Zukin yakni ulima, diketahui di sisi para muhaddithin. Mana zukin yakni ulima, diketahui di sisi para muhaddithin. Kalau buka kitab Lisanul Arab pada maddah zakana, akan disebut zakina syai'a yazkanuhu zakana, kan, iaitu alimahu wa arafahu, maka diketahuinya, mengetahuinya, wa azkanahu alimahu, wa azkanahu ghairuhu a'lamahu, wa qil huwa dhann alladhi 'indaka kal yaqin. Dia satu zan, sangkaan seperti yakin. Disebut di sini, syarih menyebut zukin di sini maksudnya ialah ulima, diketahui, bahawa ta'rif ma adhaftahu ila al-ashabi min qawlin aw fi'lin fahuwa mauquf. Maka diketahui dia adalah hadis mauquf di sisi para muhaddithin. Namun kata syarih rahimahullahu ta'ala, lakin in khala an qarinatin tadullu ala ar-raf'i, tetapi dengan syarat hadis mauquf tadi hendaklah sunyi daripada qarinah, daripada petunjuk ataupun bukti yang menunjukkan kepada marfu'nya hadis mauquf itu. Jadi kalau ada qarinah pada hadis mauquf yang menunjukkan hadis mauquf itu sebenarnya bukan mauquf sahaja, tetapi dia membawa kepada hukum yang marfu'. Walaupun zahirnya mauquf, terhenti sanadnya kepada sahabat Nabi, tetapi dari segi hukum hadis tadi adalah marfu' sebab ada qarinah yang boleh membuatkan dia berubah menjadi hukum marfu'. Walaupun zahirnya mauquf, sanadnya terhenti setakat sahabat Nabi. Perbahasan tentang hadis yang ada qarinah yang boleh membuatkan hadis mauquf menjadi marfu' hukmi ni telah kita bincangkan dalam perbahasan hadis marfu'. Jadi boleh rujuk video ataupun majlis tentang hadis marfu' dan maqtu' itu. Saya dah dijelaskan sekali dengan contoh-contoh yang para ulama sebutkan kepada kita. Apa contoh hadis mauquf yang bawa hukum marfu'? Dia mauquf tapi hukumnya marfu', hukmi. Marfu' secara hukmi, bukan marfu' secara hakiki, tapi marfu' secara hukum saja. Sebab ada qarinah, ada petunjuk yang membuatkan hadis marfu' mauquf tadi berstatus hadis marfu' hukmi. Seperti contoh umirna bi kadza, kemudian wa minas sunnah, kemudian disebutkan juga amil tu fi zaman Nabi, disandarkan perbuatan itu pada zaman Nabi, kan. Kemudian ucapan tersebut pada perkara-perkara yang tak ada ruang untuk ijtihad.
Kemudian juga disebutkan perkara-perkara itu bukannya daripada Israiliyat, kan? Mana benda tu benda yang datangnya wahyu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu taala, amma idza wujidat. Ni maksud disebutkan tadi. Adapun idza wujidat, kalau terdapat qarinah. Idza wujidat qarinah, kalau terdapatnya qarinah bi an lam yakun lil ijtihadi fihi madkhalun, bi an lam yakun lil ijtihadi fihi madkhalun, dengan cara bagaimana? Bi an, taswir, contoh gambaran di sini dibawa oleh syarih, bi an lam yakun, iaitu tidak boleh terjadinya ijtihad dalam perkara-perkara tersebut. Tak ada ruang-ruang boleh masuknya ijtihad di kalangan sahabat-sahabat Nabi untuk menyampaikan hadis tersebut. Jadi kalau terdapat qarinah dan perkara tersebut tidak ada ruang untuk ijtihad boleh berlaku di kalangan para sahabat Nabi untuk mengungkapkan hadis tersebut, maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, fahuwa fi hukmil marfu', maka dia adalah termasuk dalam hukum mauquf yang marfu'. Hukumnya marfu'. Dia mauquf tetapi hukumnya marfu' ataupun marfu' hukmi. Kama fi riwayatil Bukhari, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang menyebutkan, kana ibnu Umar wa ibnu Abbasin yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burdin. Iaitu adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas telah melakukan qasar. Dua-dua mereka telah melakukan qasar, solat secara qasar, 4/2. Kemudian yuftiran, dan mereka berbuka puasa. Fi arba'ati burudin, ketika bermusafir pada 4 burud ataupun 4 burud jamak kepada barid. Barid ini perkiraan jarak zaman itu yang bersamaan dengan 16 farsakhan, yang mana menyamai pada hari ini 2 marhalah lah, itu menyamai 81 km takriban, kata Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi itu hadis yang menyebut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kedua-dua mereka mengqasarkan solat dan berbuka puasa ketika musafir yang jaraknya itu 4 burud ataupun 4 barid jamak pada burud, burud jamak pada barid, itu menyamai 16 farsakhan, iaitu lebih kurang 2 marhalah, iaitu 81 km takriban. Jadi kata syarih, fa mithlu hadha la yakunu min jihati ijtihad. Jadi contoh hadis seperti ini yang mana tidak boleh berlakunya ijtihad. Tak boleh berlaku ijtihad di kalangan para sahabat Nabi untuk melakukan qasar dan juga buka puasa bagi musafir yang sampai hadnya 4 burud tadi. Sudah tentulah perkara ini diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perkara-perkara yang tidak boleh melibatkan ijtihad sahabat Nabi. Ia mesti datang petunjuk wahyu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini sekalipun mauquf kepada sahabat Nabi, tetapi hukumnya adalah marfu' sebab ia bukan perkara-perkara ijtihadi. Perkara yang melibatkan dosa dan juga pahala. Mana boleh sahabat Nabi boleh kata perkara ini perkara dosa besar, ini tak dosa. Maka melainkan itu datangnya wahyu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sanadnya terhenti setakat sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, sikit lagi kita habiskan makzuratan. Kemudian hadis tadi boleh rujuk dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Bukhari riwayatkan secara ta'liq, secara hadis mu'allaq, tapi dengan sirah jazam. Dengan sirah jazam dalam kitab Abwab Taqsir As-Salah, bab mengqasarkan salat, pada bab kam yaqsur as-salah, pada bab
berapa hendak diqasarkan solat. Berapakah perjalanan tempoh untuk boleh mengqasarkan solat. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala sikit lagi. Na'am ma yudhafu ila tabi'iyyin yusta'malu mawqufan muqayyadan fayuqalu mawqufun ala Sa'id ibn al-Musayyabi mathalan. Kata syarih, na'am, ya, hadis yang disandarkan kepada tabi'in, maka digunakan juga istilah mauqufan secara muqayyadan, tak boleh secara mutlak. Kalau sebut hadis ini disandarkan kepada sahabat Nabi, hadis ini hadis mauquf, maka boleh. Mauquf ala sahabah, mauquf ke atas Ibnu Umar, mauquf ke atas Ibnu Abbas, maka boleh. Secara mutlak, secara umum. Tetapi kalau nak sebut mauquf ke atas tabi'in, sanadnya itu, maka hendak disebut mauqufun ala Sa'id ibn al-Musayyab. Kalau hadis mauquf tadi tak sebut ala sahabat Nabi pun boleh. Contoh, hadis ini sanadnya terhenti setakat Ibnu Umar, maka fahadha hadithun mauquf. Cukup. Tanpa perlu sebut mauquf ala sahabi atau mauquf ala Ibnu Umar, tak perlu. Tetapi kalau nak disebut istilah mauquf kepada tabi'in, maka tak boleh disebut hadis mauquf. Walaupun sanadnya terhenti setakat tabi'in, tak boleh. Sebab asalnya hadis yang terhenti sanadnya kepada tabi'in disebut sebagai maqtu'. Kan kita dah tengok hadis yang disebutkan oleh Nazim, wa ma udhifa lin nabil marfu'u, apa yang disandarkan kepada Nabi dipanggil marfu'. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, dan apa yang disandarkan kepada tabi'in dipanggil maqtu'. Jadi kalau nak guna mauquf bagi hadis yang mauquf setakat tabi'in, maka mesti dimuqayyadkan, diikat, disebut siapa dimauqufkan, iaitu mauquf ala Sa'id ibni Musayyab. Sebagai contohnya, mathalan, kata syarih rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan juga ada faedah, kata para ulama, bahawa sebahagian para ulama ahli ilmi mengatakan bahawa sebahagian para fuqaha menyebut bahawa ini para fuqaha Khurasan menamakan hadis mauquf ini sebagai athar, dan hadis marfu' sebagai khabar. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tadribur Rawi, menatakan bahawa dinisbahkan kepada Abul Qasim Al-Furani di kalangan fuqaha, iaitu di kalangan fuqaha Asy-Syafi'i. Abul Qasim Al-Furani ini, beliau adalah Imam Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Furan Al-Fawrani. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Awamah hafizahullah ta'ala dalam tahqiq beliau kitab Tadribur Rawi. Beliau menyebut beliau ini merupakan faqih Asy-Syafi'i Al-Kabir, seorang yang faqih dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga faqih Asy-Syafi'i Al-Kabir, bukan biasa-biasa. Abul Qasim Al-Furani ini beliau wafat tahun 461 Hijrah, yang mana beliau berpandangan bahawa para fuqaha berpandangan al-khabar, khabar ialah ma yurwa anin Nabi, apa-apa, ini sesuatu yang diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal athar ma yurwa anis sahabah. Athar pula ialah apa-apa yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pendapat fuqaha, sebahagian fuqaha yang menamakan hadis khabar apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Adapun apa-apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi dipanggil sebagai athar. Ini pendapat sebahagian para fuqaha lah. Pendapat sebahagian para fuqaha dan bukan pendapat muhaddithin. Maka para muhaddithin, seperti disebutkan, mereka menggunakan istilah hadis
khabar dan juga athar dengan makna yang sama, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, iqrar, sifat akhlak, sifat khilqiyah dan sifat khalqiyah, sifat khuluqiyah, khilqiyah, sifat akhlak dan juga sifat kejadian baginda Nabi, dan juga apa-apa yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi dari segi percakapan dan juga perbuatan, maka itu juga disebut sebagai, dan juga tabi'in itu juga disebut sebagai khabar, hadis dan juga athar. Sebab itulah kalau kita buka kitab kitab yang dikarang oleh Imam Baihaqi, kalau kita jumpa kitab Imam Baihaqi, maka beliau menggunakan sunan wal athar, kan, sunani wal athar. Dan demikian juga dalam kitab Mushkal Athar Imam Tahawi juga menggunakan al-athar untuk merujuk juga kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maka kita berpeganglah kepada pendapat para muhaddisin, kerana kita bincang sekarang dalam ilmu mustalah, itu ilmu yang dipelopori ataupun dirumuskan oleh para muhaddisin. Maka mereka mengatakan hadis, athar, khabar dengan makna yang sama. Baik, wallahu alam. Jadi rasanya habis perbahasan tentang mauquf pada malam ini. Dengan sekali jalan, insya-Allah, cuma minta maaf lah terlebih masa agak panjang sikit malam ini. Mohon maaf banyak-banyak mereka yang mendengar kalau rasa terbeban, ma'ziratan kerana mengambil masa yang terlebih ini bagi menghabiskan perbahasan ini secara sekaligus sahaja. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semua dapat memahaminya, insya-Allah. Naktafi bihadzal qadr, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sama-sama tangguh dengan membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti majlis pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati majlis kita pada malam ini untuk niat kita memahami akan ilmu mustalah hadis ataupun ilmu ulumul hadis yang ia berperanan untuk berkhidmat dengan hadis-hadis Nabi agar kita dapat mengikut akan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencapai mahabbah dan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ittiba' mengikut akan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam. Mohon maaf atas sebarang kesilapan dan kekurangan, dan juga terlebih masa mohon maaf pada tuan-tuan dan para hadirin sekalian. Agak panjang sikit malam ini untuk kita habiskan perbahasan tentang hadis mauquf dengan satu kali kelas sahaja. Alhamdulillah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu
إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.